KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Seperti biasa di jam 2 petang anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir dan hari ini kita nak belajar subjek yang sangat menarik iaitu sains sosial alam sekitar di mana topiknya merupakan haiwan ternakan. Menarik kan, dan subjek ini untuk murid-murid menengah rendah pendidikan khas. Tapi macam biasa, suka untuk ingatkan kepada anda di rumah, memandangkan semua dah sedia maklum kan, kita bakal sambut hari perayaan tidak lama lagi. Jadi mungkin sekarang ada yang tengah buat persiapan hari raya dan sebagainya. Mira nak ingatkan untuk sentiasa patuh kepada SOP, jangan pergi ke tempat yang sesak dan juga sempit, dan yang paling penting sekali sentiasa jaga penjarakan sosial. Baik. Kata pun hari ini nak belajar tentang haiwan ternakan, dan hari ini Mira tidak berkeseorangan kerana Mira ditemani oleh 2 orang guru. Jadi apa kata kalau kita kenali dulu guru pertama kita untuk hari ini. Ayo kita saksikan profil beliau. Baik, itu dia profil guru kita. Tapi suka untuk Mira kenalkan dahulu, di studio juga kita ada seorang guru iaitu guru jurubahasa isyarat, Cikgu Syamila anak perempuan Chandran, merupakan pegawai perkhidmatan pendidikan SK Pendidikan Khas Jalan Pil. Baik, itu kita punya cikgu jurubahasa. Ini Cikgu Nur Amira. Ya. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar Cikgu? Waalaikumsalam, khabar baik. Sihat Cikgu? Sihat. Okey, Cikgu Amira atau mesti disapa Cikgu Mira? Ya. Okey, bolehlah Cikgu Mira. Saya pun Mira juga. Sama-sama Mira. Okey Cikgu. Okay. Mungkin Cikgu boleh perkenalkan diri Cikgu terlebih dahulu. Silakan Cikgu. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cikgu Nur Amira binti Ghazali dari SMK Pucuk Utama 1. Okey, pengalaman mengajar adalah selama 4 tahun. 4 tahun Cikgu mengajar subjek ni Cikgu ya? Ya. Baik, okey Cikgu, sebelum kita mulakan kelas, sebab saya pun macam menarik sangat depan-depan ni kan. Tapi kita kena patuh kepada SOP Cikgu. Jadi saya persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan. Okey, kemudian diikuti dengan saya pula. Okey, bila kita sudah sanitasi tangan, kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Okey. Jadi dah nak raya ni kan Cikgu, dekat rumah memang dah kena letak sanitasi ni, sanitizer ni. Norma baharu kan? Okey, Cikgu Mira. Cikgu, hari ni kita nak belajar apa sebenarnya Cikgu? Kita punya subjek kita ni, sains sosial alam sekitar ni. Okey, hari ni kita nak belajar pendidikan sains sosial dan alam sekitar KSSM tingkatan 1. Wah, tingkatan 1 Ya, di mana kita nak belajar haiwan ternakan. Ya. Okey, tapi saya rasa macam ada bunyi-bunyian nanti kan? Betul. Okey, Cikgu nak buat bunyi. Okey, sekarang Cikgu dah sediakan 3 bunyi yang berlainan. Cikgu nak Mira dengan murid dekat rumah cuba teka bunyi apa tu. Boleh. Okey. Okey, kita dengar bunyi yang pertama. Mana bunyi tu? Saya tak sabar nak teka ni. Okey. Bunyi apa tu? Ini saya tahu Cikgu. Pagi-pagi selalu dengar dekat rumah ni. Betul. Kalau bunyi rumah-rumah kampung mesti ada ni kan bunyi ni. Betul. Ini bunyi ayam jantan. Okey. Ayam jantan boleh ayam jantan? Boleh. Okey, betul ke tak? Kita tengok. Okey, betul tak? Betul. Okey, macam mana bunyi ayam jantan tadi? Kuku kuku. Okey, pandai. Okey, seterusnya bunyi yang kedua. Okey, mungkin Cikgu boleh tunjuk gambar ayam jantan tu kan? Okey, ni. Ya, baru nampak jawapan saya betul. Betul ya? Okey, tak apa. Okey, bunyi yang kedua Cikgu. Ya, bunyi yang kedua. Kita dengar bunyi kedua. Oh, ini saya tahu. Apa dia? Dia jalan macam ni kan? Boleh gede. Kan? Okey, ini bunyi itik. Okey, cuba kita tengok ya. Betul tak? Betul. Okey, ni adalah bunyi itik. Okey, macam mana bunyi itik? Kuek, 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 Okey, kuek. betul. Kuek, kuek, kuek. Ya, Okey, yang seterusnya. Okey. Betul. Ni bunyi itik. Okey, dan yang terakhir bunyi apa?
Yang terakhir. Bunyi apa? Malu-malu pula dia nak berbunyi. Mana bunyi tu? Ha. Oh, tahu dah. Okey, bunyi apa tu? Oh, ini bunyi lembu. Okey, betul ke tak? Kita tengok. Okey, betul ke tak bunyi lembu? Yeay, betul. Okey, betul. Bunyi lembu macam mana? Mu. Okey, pandai Mira. Okey, hari ni kita dah dengar 3 bunyi. Agak-agak Mira, apa yang kita akan belajar hari ni? Kita nak belajar pasal haiwan. Okey, betul. Hari ni kita nak belajar mengenai haiwan. Kita ada 3 kategori haiwan, iaitu haiwan ternakan, haiwan peliharaan dan haiwan liar. Tapi hari ni kita nak belajar mengenai haiwan ternakan. Okey, apa yang Mira faham maksud haiwan ternakan? Kalau haiwan ternakan tu cikgu, maksudnya kita boleh ternak dia. Okey, lagi? Apa lagi? Kita bagi dia makan. Okey. Kita jaga dia. Okey. Betul ke cikgu? Okey, betul. Okey. Okey. Yang spesifik, okey, haiwan ternakan ni merupakan haiwan yang kita bela sama ada untuk dimakan atau dijual. Okey. Contohnya, kalau kita bela dalam kuantiti yang sedikit, tu adalah untuk dimakan. Tapi kalau kita bela dalam kuantiti yang banyak, tu adalah untuk dijual. Wah, Okey. itulah haiwan ternakan. Okey, bagus. Tadi Mira dah belajar 3 jenis haiwan. Okey, boleh bagi tahu cikgu tak? Haiwan apa lagi kalau haiwan ternakan tu? Haiwan ternakan, tadi dah ada ayam, dah Ya. ada itik, Ya. lembu dah ada juga. Ya. Kalau kambing cikgu? Okey, betul. Okey, cikgu nak tanya Mira. Lebah tu haiwan ternakan ke tak? Lebah. Lebah tu haiwan ternakan kot cikgu sebab tapi kita tak boleh makan dia. Kita makan hasil dia. Okey, Madu. betul. Lebah tu dalam kategori haiwan ternakan. Okey, kita ambil madu dia sebagai sumber makanan. Okey. Okey, seterusnya cikgu nak tanya. Burung layan-layan atau burung walit tu haiwan ternakan ke tak? Haiwan ternakan cikgu. Kenapa? Sebab kan cikgu kata kita jaga dia untuk kita jual. Macam kita jual hasil daripada Okey. burung layang tu kan cikgu? Okey, betul. Pandai. Okey, betul dah. Okey, dah betul dah ni. Lagi cikgu, lagi cikgu. Okey, selain daripada sarang burung layan-layan, okey, tebu, apa tu? Lebah. Lebah. Okey, seterusnya apa lagi? Kalau saya nak kata ikan cikgu boleh tak? Ikan. Okey, boleh. Apa-apa saja yang kita bela sama ada untuk kita makan atau kita jual, tu adalah haiwan ternakan. Wow, Okey. bestnya. Tapi saya dengar ada orang cakap kalau dia bela haiwan yang lain tapi dia tak makan pun haiwan tu. Itu kira haiwan ternakan ke cikgu? Asalkan kita boleh gunakan dia sebagai sumber pendapatan. Okay, macam tadi lah. Lebah, kita tak makan tapi kita ambil madu dia. Macam sarang burung walit tu, kita ambil air liur dia. Okey. Wah, itulah dia sedikit maksud ataupun definisi haiwan ternakan tu kan cikgu? Okey, kita berhenti berehat seketika cikgu sebab lepas ni kita nak buat banyak lagi aktiviti dekat depan ni. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adi Bahana binti Muhammad Rozlan dari kelas 6 Amanah akan menyampaikan pantun sempena Hari Guru. 17 tahun rindu bersemat Tanjung Aru, tempat berjumpa 16 Mei tarik keramat. Jasa guru jangan dilupa. Anak kancil pergi berburu, tidak biasa kerja yang sia. Dari kecil diasuh guru agar dewasa menjadi manusia. Sekian, terima kasih. Hashtag terima kasih cikgu.
Baik, kembali kita di Mahir. Wah, itu dia video berkisahkan tentang sambutan Hari Guru. Terima kasih kepada adik ataupun murid yang telah mengirimkan video khas itu. Macam kita tahu, kita bakal sambut Hari Guru tidak lama lagi pada 16 Mei di mana temanya ialah Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baharu. Jadi anda boleh hantar banyak-banyak video kepada kami untuk kami mainkan secara langsung. Okey. Tadi ada Cikgu Mira dengan Mira. Tapi sekarang Cikgu Mira tak ada. Alamak, Cikgu. Macam mana ni? Siapa yang nak ajar ni? Okey, jangan risau sebab kita ada cikgu yang kedua untuk petang ni. Jadi, ayo kita tengok dahulu profil beliau. Ayo kita saksikan. Baik, inilah bersama-sama dengan Mira di studio Cikgu Nursalina. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Mira? Baik, Alhamdulillah. Selamat datang Cikgu ke kelas Mahir. Terima kasih. Okey Cikgu, mungkin sebelum kita mulakan kelas, mungkin Cikgu boleh perkenalkan diri Cikgu terlebih dahulu. Silakan Cikgu. Okey, baiklah. Saya ialah Cikgu Nursalina binti Muhammad Isa. Saya mengajar di SMK Puchong Utama 1 dan pengalaman mengajar cikgu adalah selama 15 tahun. Wow, 15 tahun. Okey Cikgu, tadi masa segmen pertama tu Mira dah belajar dengan Cikgu Mira. Ya. Definisi haiwan ternakan ni. Sekarang ni pula Cikgu, apa aktiviti seterusnya yang kita nak lakukan? Okey, baiklah. Kalau tadi kita dah belajar tentang definisi haiwan ternakan. Jadi untuk segmen kali ini, sebelum kita mula, cikgu nak bagi satu pantun dekat Mira. Okey, silakan. Kita nak uji sikit, okey? Okey, Boleh tak? boleh, Cikgu. Okey. Pergi memancing di Sungai Jeli. Okey. Okey, tertangkap pula seekor si ikan keli. Okey. Kalau Mira orangnya bijak bistari. Wah, boleh. Okey, haiwan apakah keris di kaki? Bukan haiwan keris di kaki. Apa dia? Ya, saya kena beli Cikgu. Okey. Alamak, saya Silakan. kena beli pantun ni. Haiwan keris di kaki. Pergi ke kedai bersama Pak Atai. Okey. Saya tahu itulah ayam jantan. Betul Cikgu? Dua kerat tapi best. Dua kerat je lah mampu. Okey, betul. Jawapannya tepat sekali. Ayam jantan. Pandai. Okey, sekarang kita akan pergi ke bot ni. Okey, mari Cikgu. Okey, mari. Okey, mungkin Mira boleh berada di situ. Kita akan berada di situ. Okey, sekarang hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri sepunya haiwan ternakan. Tapi sebelum tu, kita akan tengok ada 3 kumpulan ciri-ciri sepunya haiwan ternakan. Yang pertama, badan dilitupi bulu pelepah, berkaki 2, hidup di darat, berdarah panas dan bernafas melalui paru-paru. Kemudiannya kumpulan yang kedua pula, badan dilitupi bulu, berkaki 4, mempunyai kelenjar susu, bernafas melalui paru-paru, berdarah panas dan melahirkan anak. Haiwan apakah itu? Kita akan tengok sebentar lagi. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga ialah haiwan yang hidup di air, bernafas melalui insang, berdarah sejuk, telur yang tidak bercengkerang. Jadi kita dah tahu ada 3 kumpulan kan, tapi kita tak tahu haiwan apakah itu. Jadi kita nak tengok ciri-ciri haiwan tersebut berdasarkan gambar yang cikgu pegang ni. Okey, jadi boleh tak kita perhatikan, murid-murid kat rumah sana pun boleh tengok gambar yang cikgu pegang. Okey, Mira. Ya, Okey, Cikgu. cuba perhati gambar apakah ini? Haiwan apakah ini? Itu ayam. Bukan ayam ke Cikgu? Itu burung puyuh. Ayam Ini pula. adalah gambar seekor burung puyuh. Kalau kita tak tahu, kita dah tampak dah telur, Ya, ada telur burung puyuh kat puyuh. sini kan. Okey, seekor burung puyuh. Cuba Mira tengok dan Mira kenal pasti ciri-ciri fizikal yang ada pada haiwan ini. Dia berbulu pelepah, berkaki 2 Okey. dan dia bertelur Cikgu. Dia bertelur, betul. Okey, lagi satu, dia juga adalah haiwan yang berdarah Panas. Okey. Jadi agaknya dia termasuk dalam ciri-ciri kumpulan yang mana tu? Kalau baca semua jawapan kat sini, dia berada di kumpulan pertama Cikgu. Okey, pandai Mira. Jadi boleh tak tolong cikgu ambil perkataan burung puyuh dan lekatkan pada kumpulan yang pertama. Boleh Cikgu kat sini ya. Okey. Tadi kita dah kenal kan burung puyuh. Okey, sekarang cikgu nak tanya. Adakah ayam jantan ini juga tergolong dalam kumpulan yang sama dengan burung puyuh?
Sama cikgu, sebab ayam jantan pun mempunyai bulu pelepah. Okey, betul. Mempunyai bulu pelepah. Dia hidup di darat. Okey. Dia berdarah panas. Darah panas Dan dia bernafas melalui paru-paru. Dan berkaki 2. Ya, betul. Tepat sekali. Jadi boleh kita letakkan perkataan Ayam di sini. di sini. Okey. Kita dah ada 2 dah ni cikgu. Okey. Cikgu lemak jatuh. Okey. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Kita Terkejut letakkan dia balik. dengan bunyi ayam ni tadi. Ya, dah. Okey. Okey. Okey, Saya boleh letak kat sini. kita tampalkan. Okey cikgu, boleh. Okey, boleh Mira ambilkan cikgu lagi flashcard yang ada gambar tu kat sebelah sana. Di mana cikgu? Okey. Kat sini. Okey, yang gambar lembu tu. Okey, dekat sini. Sama. Okey, sekarang kita akan bezakan pula. Okey, kita akan bezakan lembu dan juga haiwan ni. Lembu dan juga itik. Ya, betul. Okey. Lembu dan juga itik, kalau nak dibezakan, kat sini kan cikgu? Nak tak kita jawapan nak kat sini bezakan kan? lembu dan itik ni. Kita tengok lembu, ciri-cirinya ialah Okey, lembu ciri-cirinya dia berkaki 4. okey, berkaki 4. Okey, itik berkaki 2. Betul? Bunyi pun dah beza dah cikgu. Lagi apa lagi yang beza? Oh, saya tahu. Ya. Kalau lembu dia melahirkan anak, kalau itik dia bertelur. Ya, betul. Dan lagi satu, kita tahu lembu mengeluarkan susu. Susu. Okey. Jadi dia adalah binatang yang mempunyai kelenjar susu. Betul. Okey. Jadi kita nak letakkan lembu dalam kategori kumpulan yang mana tu? Kumpulan kedua. Ya, bijak. Okey, boleh Mira tolong ambil. Ni cikgu tampalkan. Sebab dia jauh kan? Okey, terima kasih cikgu. Okey, kita tampalkan dekat sini. Kemudian yang itik tadi, dia tergolong dalam kumpulan yang pertama. Kan? Sama seperti burung puyuh dan Ayam. Okey. Itik di kumpulan yang pertama. Alright. Kenapa cikgu itik dekat kumpulan pertama? Sebab kalau kita lihat pada ciri-cirinya, itik juga mempunyai bulu pelepah, berkaki 2, hidup di darat, berdarah panas dan juga dia bernafas melalui Paru-paru. Okey, kita lihat pula pada haiwan seterusnya, ikan, kambing dan udang. Okey, kita lihat pada haiwan ikanlah kita cuba. Saya cuba ikan ya Okey, cikgu. ikan. Okey, untuk ikan mesti semua sedia maklum, ikan dia bernafas menggunakan insang. Ya, betul. Dia hidup di dalam air. Ya. Dan Dan seterusnya dia telur yang tidak bercengkerang. Bercengkerang, Apakah maksud telur yang tidak bercengkerang itu? maksudnya cikgu, telur dia tu kat luar tu tak ada permukaan keras tu kan? Dia tidak dilitupi oleh kulit yang Keras. keras. Jadi tepat sekali kita tampalkan di sini. Okey, ni ikan. Okey. Seterusnya kita lihat pula pada haiwan seterusnya iaitu kambing. Kambing sedap cikgu makan kambing ni. Okey, untuk kambing saya tahu kat mana kumpulan dia. Kita tengok dulu ciri-ciri kambing. Dia badan dilitupi oleh bulu kan? Betul. Okey, berkaki 4, mempunyai kelenjar susu sebab kambing juga menghasilkan susu. Okey, dan bernafas melalui paru-paru, juga melahirkan anak. Jadi ia adalah sama kumpulan Dengan di dalam lembu. dengan lembu. Okey, yang sama dengan lembu. Okay, dan seterusnya kita tahu udang. Kumpulan yang terakhir. Kumpulan yang terakhir, udang hidup di dalam air. Okey, kemudiannya ia juga ada Dia pun sama, telurnya tidak bercengkerang bercengkerang. dan dia berdarah sejuk ya, juga. betul, tepat sekali. Jadi ia tergolong dalam kumpulan yang ketiga. Okey, kumpulan yang ketiga pandai. bersama dengan ikan. Betul ke Okey, semua jawapan saya cikgu? Kita telah selesai. Kita telah selesai melabelkan, mengelas dan membezakan haiwan-haiwan mengikut kumpulan ciri-ciri sepunya haiwan ternakan kan. Jadi sekarang saya tak langsung kita dah tahu definisi ciri-ciri sepunya haiwan ternakan ialah sifat-sifat fizikal yang ada pada haiwan tersebut. Ternakan tersebut. Okey. Inilah ciri-cirinya kan cikgu? Ya, betul. Burung puyuh ni dia mempunyai bulu pelepah Ya. kan? Okey, cikgu, maksudnya cikgu kalau murid-murid dekat rumah yang bertanyakan, cikgu apa maksud sepunya ni? Sepunya maksudnya ciri-ciri itu sama. Dalam satu kumpulan ni ada haiwan-haiwan yang tergolong dalam mempunyai ciri-ciri yang sama dalam itu. Contohnya burung puyuh, ayam dan itik, badan mereka dilitupi oleh bulu pelepah, berkaki 2, berdarah panas dan bernafas melalui paru-paru. Begitu juga dengan lembu dan kambing. Kan? Apakah haiwan lain yang boleh kita fikirkan termasuk di dalam kumpulan lembu dan kambing ini yang berkaki 4? Yang berkaki 4. Ada banyak cikgu yang berkaki 4. Lagi kita dah nak raya ni kan. Kita tahu kita boleh buat kerbau, sup kan cikgu? Boleh buat sup kan?
Kerbau. Sup kerbau. Sup kerbau ke? Kita tak pernah makan. Kita Gearbox. boleh cuba gearbox. Okey. Ya, okey. Kerbau pun berkaki 4. Okey. Lagi yang berkaki 4 lagi. Kalau saya nak cakap kalau saya nak kata harimau boleh tak cikgu masuk dalam ni? Tak boleh sebab harimau dia bukan haiwan ternakan. Sekarang ni kita belajar mengenal ciri-ciri sepunya haiwan ternakan. Okey. Kalau harimau tu besar sangat, kalau kucing? Kucing pun kita Tak boleh boleh juga. makan. Kita boleh tapi bukan untuk dijual atau kita makan. Kita tak boleh makan kucing kan sebab daging dia tidak boleh dimakan. Jadi kita hari ini hanya belajar tentang ciri-ciri sepunya haiwan ternakan. Itu haiwan yang boleh dijual dan dijadikan sumber makanan. Wah, okey. Bagaimana pula cikgu dengan haiwan yang ciri-ciri haiwan yang bukan ternakan? Macam saya cakap tadi tu kan, macam kucing, harimau semua tu kan bukan haiwan ternakan. Okey. Jadi apa ciri-ciri yang bukan haiwan ternakan pula cikgu? Yang ciri-ciri bukan haiwan ternakan, kucing kita tahu dia adalah haiwan peliharaan. Tapi kucing dan harimau ni dia tergolong dalam satu lagi kumpulan yang kita panggil haiwan mamalia. Kita ada banyak jenis mamalia, reptilia, amfibia, lepas tu kumpulan burung dan ikan. Wah, itulah dia sedikit ciri-ciri sepunya yang kita belajar tentang haiwan ternakan ni. Jadi saya rasa murid-murid dekat rumah pun pasti faham ciri-ciri ni, ataupun mungkin cikgu ada ciri-ciri lain lagi yang cikgu nak kongsikan? Setakat ni hanya ini ciri-ciri yang sepunya haiwan ternakan yang akan cikgu akan jelaskan pada hari nanti. Untuk segmen seterusnya kita akan kenali dengan lebih mendalam lagi tentang haiwan ternakan. Okey, sebab kat sini saya ada nampak ada Ya, banyak ada ni cikgu. banyak. Ada kambing macam saya kata, ada kerbau kan. Ini rumah apa? Rumah burung layang-layang Itu ke kita apa? nak contoh tempat tinggal haiwan ternakan. Itu adalah teban ayam. Okey, baik. Dan okey. burung-burung layang-layang pun masuk dalam burung puyuh ni boleh. juga kan cikgu? Ya, betul. Okey, kalau macam tu kita berhenti berehat seketika sebab lepas ni kita nak buat aktiviti yang atas meja ni pula. Kalau nak tahu banyak sangat aktiviti ni, ada banyak-banyak binatang haiwan ternakan ni. Jadi kalau nak tahu jangan ke mana-mana, kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Masih lagi bersama dengan Mira di studio, Cikgu Amira dan juga Cikgu Nur Salina. Dan ada juga Cikgu Guru Bahasa Isyarat kita, Cikgu Syamila. Okey, Cikgu, tadi kita dah belajar dah. Kita dah tahu definisi, kita dah tahu ciri-ciri sepunya haiwan ternakan ni kan. Sekarang ni segmen ketiga kita nak buat aktiviti pula Cikgu. Kat atas meja ni banyak ni saya nampak ni, ada makanan semua ni kan. Jadi apa aktiviti kita nak lakukan? Okey, tadi Amira dah belajar ciri-ciri sepunya bagi haiwan ternakan kan. Kita ada haiwan yang tinggal di darat, haiwan yang tinggal di dalam air. Okey, macam mana Mira nak bezakan antara haiwan yang tinggal di kat darat atau dalam air? Kalau yang dekat darat, dia bernafas tidak menggunakan insang, Cikgu. Okey, Ya, betul. Okey, yang paling senang sekali kita ingat, apa-apa saja haiwan yang tinggal dekat atas darat, dia mestilah berdarah panas. Okey, dan apa-apa saja haiwan yang tinggal dalam air, dia mestilah berdarah Sejuk. Okey, sejuk. Okey, seterusnya kita akan belajar mengenai tempat tinggal haiwan ternakan, okey, makanan haiwan ternakan dan kepentingan haiwan ternakan kepada kita. Okey, apa yang Mira nampak dekat depan ni? Saya nampak macam ada ladang lah, Cikgu. Okey. Saya nampak ada ladang lembu dekat situ kan. Ada itik punya tempat. Baru saya nampak ada kolam. Itu apa, Cikgu, yang tu? Mana? Tu rumah, Cikgu. Ni. Reban ayam. Reban ayam. Okey, ni adalah tempat tinggal haiwan ternakan. Okey, contohlah kalau lembu, dia tinggal kat mana? Dia tinggal dekat mana? Dia tinggal dekat dalam kawasan ladang dia tu lah. Okey, kita panggil kandang. Okey. Kandang, ya, kandang. Kenapa? Cikgu nak tanya Mira. Betul. Okey, kenapa haiwan ternakan ni perlukan tempat tinggal?
Supaya dia selamat dan supaya dia tidak pergi ke merata-rata, cikgu. Dia satu tempat dia je. Betul. Okey, bila kita buat kandang atau reban ni, dia nak membiak satu tempat yang sama je. Okey, contohlah andai kata kalau Mira tak sediakan reban untuk ayam. Mira dah bela 100 ekor. Agak-agaknya apa yang akan jadi dekat ayam tu? Maksudnya sekarang contoh Mira nak pergi jual ayam tu. Lepas tu Mira cari, jumpa ke tak ayam tu? Memang mata-rata lah cikgu cari ayam tu kan. Okay. Tiba-tiba tengok-tengok ayam duduk kat rumah jiran. Agak-agak jiran mengaku tu dia punya ke Mira yang punya? Dia bukan mengaku dia punya, dia dah siap nak selalu balik lah cikgu. Jadi bila kita sediakan tempat tinggal tu, okey, ayam boleh membiak dekat situ. Okey, kita nak jaga pun senang, kita nak tangkap untuk dijual pun senang. Okey, seterusnya, andai kata kalau Mira bela 100 ekor ikan, Mira nak letak je dalam sungai tu, boleh ke macam tu? Tak boleh cikgu. Jadi apa yang Mira kena buat? Saya kena buat kolam untuk dia. Okey, tak payahlah kolam dalam sungai kan. Jadi kita kena buat sangkar. Maksudnya bila Mira letak sangkar dalam sungai tu, okey, ikan yang Mira boleh bela tu dalam tu. Nanti nak ambil pun senang. Okey. Okey, seterusnya cikgu nak tanya. Kalau burung walet, kita nak letak dekat mana? Kalau burung walet, dia dekat dalam bangunan dia tu kan cikgu, macam rumah dia tu kan? Betul. Lepas tu, rumah tu kena buat macam rumah kita ke? Tidak. Jadi macam mana? Rumah dia tinggi. Okey, tinggi. Dan rumah dia khas untuk burung walet saja. Okey, betul. Lepas tu dia ada lubang-lubang kecil untuk burung tu masuk dan bersarang dekat dalam tu. Okey, seterusnya kita akan ke segmen makanan untuk haiwan ternakan. Okey, segmen yang kali ini kita akan lihat itu makanan haiwan ternakan. Okey, sebagai manusia kan, kenapa kita perlukan makanan yang berkhasiat? Supaya kita sihat. Okey. Supaya kita sihat cikgu. Okey, kita perlukan makanan supaya kita boleh meneruskan kehidupan kita dan kita boleh melakukan kerja-kerja harian kita seperti biasa. Begitu juga dengan haiwan ternakan. Okey, haiwan ternakan memerlukan nutrien yang seimbang seperti juga manusia. Okey, kalau kita sebut nutrien yang seimbang seperti apa? Karbohidrat, protein, vitamin, garam galian. Okey, jadi begitu juga dengan haiwan ternakan. Okey, sekarang ni dekat hadapan cikgu ada jenis-jenis makanan haiwan. Okey, makanan haiwan ini adalah makanan yang biasa Mira lihat. Okey, ataupun yang biasa kita beli dekat rumah lah kan? Ya. Okey, sekarang ni boleh tak Mira ke depan? Okey. Boleh cikgu beri makan kepada Boleh cikgu. haiwan-haiwan ini. Okey. Saya ke depan untuk bagi makan. Okey, saya nak bagi yang mana satu Mira cikgu? nak pilih yang mana dulu? Saya nak pilih rabbit lah cikgu. Okey, Arnab. rabbit, arnab. Nampak tak? Saya arnab kita ada mulut kan? Kita nak minta tolong Mira masukkan makanan arnab ni ke dalam tin ini. Okey, ini kita punya arnab. Yang mana satu makanan arnab tu? Kalau rabbit selalu makan carrot cikgu. Ya, betul. Mana satu carrot? Sini carrot. Wah, comelnya carrot ni. Okey. Nampak tak? Kita masukkan ke dalam mulut arnab tu. Ya. Okey, ini berapa biji carrot dia nak makan? saya bagi dia 3 lah cikgu. Okey, 3. Nampak betul. Kenyang dah dia kan. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya. Okey. Kita beri makan kepada ayam. Ayam. Okey, mana satu makanan ayam? Ayam makan bijirin cikgu. Okey, kalau Mira lihat, boleh Mira bagi tahu cikgu tak apakah jenis bijirin yang ada dekat situ? Ini saya nampak macam ada beras tu cikgu. Okey, beras dan campuran jagung. Okey. Jagung kering, dan telah di blender. Okey, ini adalah contoh makanan untuk ayam. Okey, masukkan ke dalam mulut ayam. Cikgu, Okey. Sama ke ni dengan dedak cikgu? Tak sama. Tak sama lain ya. Okey, baik. Okey, saya bagi 3 jugalah. Okey, bagi boleh. adil. Sama Okey. sukatannya kan. 3 juga. Haiwan arnab kita tadi. Okey. Seterusnya, lembu. Okey. Lembu yang dia biasa kita lihat dia selalu makan rumput. Makan rumput kan. Sebab itu lembu kawasannya adalah di kawasan lapang yang mempunyai rumput. Okey. Okey. Saya bagi dia makan rumput juga. Kita taruh kat sini. Okey, ni untuk lembu ni. Okey. Sikit lagi lah. Supaya dia sihat. Okey. Okey, cikgu. Jadi sekarang ini Mira menggunakan sensori kan untuk memberi makan kepada haiwan-haiwan ini. Mira menyentuh dan kemudian Mira mengenali jenis-jenis makanan haiwan tersebut. Baik. Okey, seterusnya yang last sekali.
Kita ada ikan. Kita ada Nemo. Okey, ikan Nemo. Okey, ikan kita bagi makanan ikan yang selalu kita dapat dekat kedai ikan kan. Okey, ikan dia tak boleh makan banyak-banyak cikgu. Nanti mati ikan kita kan cikgu kan. Okey, sekarang kita telah selesai memberi makanan kepada haiwan. Okey. Dan seterusnya kita persilakan Cikgu Mira untuk Okey, tadi Mira dah belajar mengenai tempat tinggal, makanan haiwan ternakan. Okey, seterusnya kita belajar tentang kepentingan haiwan ternakan terhadap manusia. Okey, contohnya dia lebih penting kepada individu, keluarga dan ekonomi. Macam mana? Okey, contohnya kalau untuk individu, cikgu sebagai penternak, tugas cikgu adalah membela haiwan tu. Okey, contohnya cikgu bela itik. Itik bertelur. Okey. Kalau untuk individu, haiwan tu bertelur dan cikgu jual. Bila cikgu jual, cikgu dapat apa? Cikgu dapat duit. Okey, cikgu dapat duit. Bila cikgu dapat duit, cikgu boleh belanja tak Mira? Boleh. Okey, cikgu boleh belanja cikgu Sarina? Boleh. Okey, jadi cikgu boleh belanja Mira, cikgu Selina. Okey, cikgu boleh belanja keluarga cikgu. Okey, seterusnya adalah dari sektor ekonomi. Cikgu adalah pembekal telur itik. Boleh tak cikgu nak import ke negara luar? Okey, jadi itu adalah sumber pendapatan kepada cikgu dan ekonomi negara. Okey, seterusnya adalah dari sektor pelancongan. Okey, boleh tak haiwan ternakan ni bagi kita pendapatan ke ekonomi kita? Boleh cikgu. Okey, contoh kalau Mira dekat kampung kan, Mira nampak tak lembu, kambing? Okey, kalau dekat bandar, Mira pernah nampak tak? Lembu atau kambing ke cikgu? Dekat tepi jalan raya tak. tu. Jadi kat mana Mira nak tengok? Dekat zoo. Okey, betul. Dekat zoo. Okey, Mira kenal tak belangkas? Oh, tahu cikgu. Macam mana rupa dia? Belangkas tu rupa dia macam bulat tu kan? Okey, kita ada pusat penternakan belangkas dekat mana? Dekat Sedili. Okey, Johor. Macam mana rupa belangkas tu? Cakap ada muncung kan? Okey, Dia mempunyai kita tengok. tulang yang keras. Okey, betul. nampak tak? Okey, ni adalah belangkas. Okey, kita boleh makan tak dia? Kita boleh makan tapi dengan cara yang betul kan cikgu? Okey, Sebab ada macam-macam. Okey, betul. info je balik. Bila kita nak makan belangkas ni, kita kena orang yang mahir buat benda tu. Betul. Okey, nanti dia akan menjadi racun atau toksin. Okey, kalau kat sini Johor jauh sangat kan kita nak pergi. Dekat mana agak-agaknya kita boleh cari belangkas ni? Dekat mana tu cikgu? Dekat mana? Cuba teka. Macam mana cikgu? Kat mana? Kalau cikgu kat mana? saya Google sekejap boleh ke cikgu? Cikgu bagi tahu je. Okey, silakan dekat cikgu. Sahabat Benan ada jual. Okey, seterusnya. Tengok ni apa? Agak-agaknya gambar apa ni? Sama keadaannya seperti ladang lembu di New Zealand kan. Okey. Tapi sebenarnya ianya di Malaysia. Okey, cuba teka kat mana? Ni saya tahu. Ini dekat Sabah cikgu. Okey, Okey. betul. Tapi nak pergi sana jauh kan? Betul. Kat mana kita boleh pergi lagi kalau yang paling dekat dengan kita? Dekat mana tu cikgu? Cuba teka dulu. Okey, mungkin saya boleh minta clue dekat Cikgu Salina. Mungkin Cikgu Salina boleh clue sikit kat saya? Dia berhampiran dengan UPM. Oh, slow betul Cikgu bagi. Nak clue kan? Kita bagi slow. Okey. Berhampiran dengan UPM dekat Serdang. Betul. Okey. Okey, seterusnya tu adalah lembu dengan belangkas. Okey, macam mana kalau kita nak tengok kambing, ayam, itik, dekat mana yang kita boleh dekat? Yang itu, okey, yang ini yang terakhir ni, okey, mungkin Cikgu Amira boleh bagi jawapan. Okey, dekat sini. Dekat Maid. G to G, Animal Garden dekat Maid Serdan. Okey, kat sini Mira boleh tengok macam-macam haiwan. Tak kisahlah haiwan liar ke, haiwan ternakan ke atau haiwan peliharaan. Okey. Wah, dekat situ rupanya Cikgu. Dekat mana tadi? G to G Animal Garden Maid Serdang. Okey. Wah. Kat sini. Kalau tadi kita dah lihat ia sebagai sumber pendapatan kan. Jadi sekarang kita nak lihat haiwan ini sebagai sumber makanan kepada manusia. Okey. Kita boleh lihat dekat depan ni kan. Okey, kita ada susu lembu, madu lebah, telur masin, telur ayam dan mentega. Okey. Sekarang kita lihat tadi kan haiwan peliharaan kita dekat ladang ternak kan ni. Jadi contoh yang pertama lembu. Okey, apakah produk yang dihasilkan oleh lembu? Lembu dia menghasilkan susu, Cikgu. Ya, betul. Susu lembu ini contoh produk yang dihasilkan oleh lembu. Okey. Jadi ianya juga berfungsi untuk menjana sumber pendapatan kan, selain daripada sumber makanan. Okey, bagaimana pula dengan itik?
Kalau itik, itik menghasilkan telur masin, cikgu. Ya, mana satu telur masin kenal tak? Telur masin saya kenal, cikgu. Favorite saya. Ini dia. Okey, ini adalah contoh telur masin. Ya. Okey, ini telur masin yang dah cikgu belah dan rebus. Ini adalah yang sebelumnya, okey, yang diperap dengan menggunakan garam dan arang. Okey. Kemudiannya ayam. Ayam, Apakah produk yang dihasilkan oleh ayam? telur ayam. Telur ayam. ayam. Okey. Daripada telur ayam ini kita boleh jadikan semua makanan, contohnya Seperti telur goreng. telur goreng, telur rebus. Telur rebus. Kan? Masa kenduri kami kita gunakan telur sebagai Sebagai bunga telur. ya, bunga telur. Okey. Betul. Okey, kemudiannya lembu juga menghasilkan susu. Okey, daripada susu tu pula kita boleh hasilkan mentega. Ini adalah contoh mentega. Cikgu tak buatlah mentega yang betul. Nanti dia cair pula kan? Okey. Dan Seterusnya kan, apa ni? saya nampak ada madu dekat situ. Madu lebah. Kita tahu lebah tidak boleh dimakan. Tetapi yang boleh dimakan adalah madunya. Dia diternak untuk mendapatkan hasil iaitu madu lebah. Okey, madu lebah berfungsi sebagai makanan kesihatan. Okey. Wah, itu dia. Dan kita pun sedia maklum yang madu lebah ni ada banyak sangat khasiat dia kan, Ya, cikgu? betul. Terutama sekali kepada murid-murid kan. Jadi murid bolehlah makan madu kan, cikgu? Ya, boleh. Okey, itulah sekarang dah faham dah. Rupanya haiwan ternakan ni banyak sangat betul. manfaat yang diberikan kepada kita kan. Bukan kepada kita saja tetapi juga kepada ekonomi negara. Macam mana Cikgu Mira dan juga Cikgu Salina dah terangkan tadi. Okey Cikgu, sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika sebab lepas ni kita nak main satu game. Alright, Game ya. Dam Ula namanya. Kita Okey. tunggu pastinya. Kalau nak tahu macam mana cara nak main tu, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Badriah Anissa binti Basra dari kelas 1 Merah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kanyi. Saya mengucapkan Selamat Hari Guru kepada guru-guru di Malaysia dan menyambut pada tahun ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru yang mengajar kami di atas talian. Walaupun kami tidak dapat belajar di sekolah, tapi kami dapat belajar di atas talian dengan baik dan lancar. Dan sama kami akan tetap dikenang. Hari Guru kepada guru-guru di Malaysia pada tarikh 16 Mei 2021. Sekian, terima kasih. Baik, kembali kita di Mahir. Kita sudah berada di segmen terakhir. Pada mereka yang baru saja tengok, boleh tengok siaran ulangan ataupun boleh tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Baik, di segmen terakhir ni, Mira dan juga Cikgu Salina dan Cikgu Mira, kita nak main game Dam Ula. Okey, betul. Wow, gegasi ni, Dam Ula gegasi ni Cikgu. Okey, tadi Mira dah belajar mengenai masuk haiwan ternakan, ciri-ciri sepunya, okey, tempat tinggal, makanan dan kepentingan. Okey, jadi cikgu nak tahu sama ada Mira ingat lagi tak apa yang kita belajar tadi? Okey. Okey. Kita main permainan ni, cikgu nak Mira lempar dadu dan kong tu gerakkan ikut jumlah dadu tu. Boleh Cikgu. Okey, cuba. Okey, saya cuba lempar ya. Okey. Okay, kita tengok siapa yang kena. Lempar. Oh, Berapa keluar kali pula tu? dia. Berapa? Dua. Alah, dua je ke? Okey, dua, satu, Satu. dua. Okey. Dua. Naik atas Wah. terus. Okey, naik atas. Naik atas. Okey, cikgu ambil Aha. Okey, cikgu letak dan cikgu ambil soalan dia. Okey, bila Mira dah dapat soalan ni, cikgu nak Mira baca dan jawab soalan ni. Okey. Saya baca dan Ya. jawab Okey. Saya cuba. Berikan dua contoh haiwan ternakan yang tinggal di dalam air. Senang Okey. je. Tadi kita dah lihat kan ciri-ciri sepunya. Okey, apa Kak Ya? Okey, yang pertama jawapannya ialah ikan.
Okey. Okey. Yang kedua ialah udang. Ya, tepat Okey. sekali. Okey. Okey, seterusnya kita bagi kepada Cikgu Salina untuk rumuskan apa yang kita belajar hari ini. Alah, dah nak rumus ke cikgu? Saya baru nak main lagi. Rumus dulu dan kita main semula. Okey, boleh cikgu. Okey, Sila. baiklah murid-murid yang kat luar sana, Mira dan Cikgu Mira, pada hari ini kita telah mempelajari tentang haiwan ternakan. Haiwan ternakan definisinya ialah haiwan yang kita pelihara untuk dijadikan sumber makanan dan juga untuk menjana sumber pendapatan. Kemudian pada segmen yang seterusnya, iaitu segmen yang kedua, kita dah belajar mengenali ciri-ciri sepunya haiwan ternakan. Okey, contoh-contoh ciri-ciri sepunya ingat lagi tak? Ingat cikgu. Apa dia? Dia mempunyai bulu pelepah. Okey. Berdarah panas. Berdarah panas. Berdarah sejuk. Ya. Dia bertelur. Berkaki dua. Berkaki empat kan. Okey, jadi itu adalah ciri-ciri sepunya haiwan ternakan. Kemudiannya kita dah lihat tempat tinggal haiwan ternakan. Contohnya, okey, lembu di kandang lembu. Okey, ikan mempunyai tukun ikan yang tersendiri, okey, ataupun kolam ikan. Begitu juga dengan ayam yang kita pelihara di dalam reban ayam. Okey, kemudiannya kita dah lihat makanan haiwan ternakan. Kita ada contoh makanan ikan, makanan lembu, makanan ayam dan juga carrot untuk makanan arnab. Ya. Okey, kemudian seterusnya kita dah lihat bagaimana haiwan ternakan ini boleh menjana sumber pendapatan dan sumber makanan. Contohnya produk yang cikgu letakkan di atas meja tadi. Ada telur masin, ada telur ayam, kemudiannya ada madu lebah, ada susu dan sebagainya. Jadi secara keseluruhannya kita dah lihat bagaimana haiwan ternakan ini memberi faedah dalam kehidupan manusia dan juga boleh menjana ekonomi kita. Ya, betul tu cikgu. Bagaimana dengan cikgu Mira? Silakan. Okey, yang penting bila melibatkan haiwan ternakan dia mestilah ada sebagai sumber makanan dan sebagai sumber pendapatan. Tadi Mira cakap nak main lagi kan? Okey, Apa kata kalau kita main? Okey, saya main lagi tapi just quick one cikgu. Okey, dalam masa yang singkat kita tengok dapat mana. Okey, dapat 5. Okey, Kita 5. gerakkan 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Okey. 5. Lima. Tak ada soalan. Ada Soalan soalan ni. lagi. Kita Kalau- mula balik. Kita boleh balik kalau saya pilih satu boleh? Mana-mana? Boleh? Okey, kita Okey, pilih Mira satu. nak mana? Cikgu tolong ambil. Okey, saya ambil yang inilah cikgu. Yang ni? Okey, cikgu tolong ambil. Harap-harap senang. Okey, kalau betul kali ni dapat duit Okey. raya kan cikgu? Okey, boleh. Klaim kemudian nanti dia raya. Okey. Okey. Tengok. Okey, apakah soalannya? Apa? Berikan Okey. 2 contoh haiwan yang berbulu. Okey, apa contoh haiwan berbulu tu? Okey, yang pertama saya jawab yang pertama. Tadi kita dah belajar burung puyuh. Okey. Okey, yang kedua kalau saya kata arnab boleh tak cikgu? Boleh. Boleh. Tapi yang burung puyuh tu berbulu Pelepah. Okey, sekarang kita cuma nak yang berbulu Berbulu sahaja. sahaja. Okey, kalau macam tu saya jawab lembu Okey. dan juga kambing. Ya, tepat Okey, sekali. betul. Betul. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Salina dan juga Cikgu Amira atas perkongsian ilmu yang diberikan pada hari ini. Terima kasih juga kepada Cikgu Guru Bahasa kita atas perkongsian ilmu juga pada hari ini. Lepas ini jangan ke mana sebab kita ada kelas mahir lagi lepas ini. Katanya kita nak belajar STEM at Studio Science. Apa pula tu kan? Kalau nak tahu jangan ke mana-mana, kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih.